Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan hadis kita ya pada malam ini. Dan kita masih lagi pada hadis kita yang pertama yang mana kita bincangkan tentang hadis-hadis yang memiliki cerita-cerita yang agak pelik dan juga ghaib, tetapi ianya benar kedudukan hadisnya dan ianya sahih dan kita perlu imani pada kisah-kisah tersebut. Dan masih ingat lagi tak kita bincangkan tentang hadis yang bagaimana kisahnya? Kita dah masuk kepada sesi yang ketiga ya untuk hadis yang pertama ini. Kita lihat perbincangan kitab kita masih lagi berada pada perbincangan yang pertama, iaitu celaka kamu anak Adam, betapa kamu khianat. Dan kita akan membincangkan kita akan membincangkan hadis ini pada sudut pada yang terakhir pada sesi yang terakhir ini tentang pengajaran. Awal pada sesi yang pertama, saya bentangkan tentang hadisnya. Okay, secara keseluruhannya, kita baca hadisnya agak panjang. Dan kalau kita rujuk pada muka surat kita di sini, kita ada 3 muka surat yang membincangkan tentang hadis yang panjang ini. Kemudian, di sesi yang kedua, saya jelaskan sedikit syarah hadis untuk kisah tersebut. Dan pada malam ini, kita akan masuk pada pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang pertama ini tentang seorang lelaki yang merupakan penghuni terakhir keluar dari neraka. Masih ingat lagi bagaimana kisahnya? Yang dia keluar secara merangkak. Kalau dalam riwayat yang lain menceritakan tentang bagaimana dia keluar dengan keadaan yang merangkak daripada neraka. Dan neraka itu nak terus sambar dia. Tapi dia doa kepada Allah, ya Allah kau selamatkanlah aku daripada neraka itu. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan dia. Dan kalau kita rujuk pada hadis kita di dalam kitab kita ni, di muka surat yang pertama itu, diceritakan kepada kita bahawa lelaki yang terakhir di kalangan ahli neraka ini, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia tersebut tadi kan dalam keadaan merangkak tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya daripada neraka. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya daripada neraka. Tetapi dia masih lagi boleh merasai bahang dan panasnya api neraka itu yang boleh menyebabkan dia terbakar dengan rasa bahang tersebut. Dia minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajah dia daripada bahang api neraka tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada dia dengan janjilah, kalau aku bagi, ni kisahnya kan, kalau aku bagi engkau, maknanya aku palingkan wajah engkau daripada api neraka ini, adakah engkau akan minta yang lain daripada aku? Allah tanya daripada gitu kan. Tapi dia kata apa? Tidak, wahai Allah, aku janji, aku bersumpah demi zat keagunganmu. Maknanya dia bersumpah dengan keagungan Allah. Kalau Allah palingkan wajah dia daripada api neraka, dia tak akan minta perkara yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan permintaan dia, lalu Allah palingkan wajah dia melihat ke arah syurga. Ingat tak yang kedua? Okay? Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya ke arah syurga.
Kemudian dia minta kepada Allah. Tadi kan dia kata dia tak nak minta apa-apa lagi kepada Allah. Tapi bila dah dipalingkan wajah dia ke arah syurga tu, dia minta kepada Allah supaya dekatkan dia dengan pintu syurga. Bila dah dekat dengan pintu syurga, Allah masih lagi sebenarnya tanya kepada dia, kalau aku bagi engkau dekat dengan pintu syurga ini, adakah engkau akan minta aku lagi yang lain? Dia pun kata kepada Allah, tak ya Allah, aku tak akan minta yang lain lagi. Ya, aku janji, aku bersumpah demi zat keagunganmu. Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan permintaan dia. Tapi kemudian dia minta apa? Dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala pun masukkanlah dia ke dalam syurga. Itulah saya ringkaskan kisahnya kan. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebab apa? Bila dah dekat dalam syurga, dia dah dekat di pintu syurga, lalu dia dah nampak keindahan dalam syurga itu. Last sekali, dia minta kepada Allah, ya Allah, kau masukkanlah aku ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, dalam setiap permintaannya itu, Allah sering berkata kepada dia, celaka kamu anak Adam. Betapa kamu khianat. Maksudnya kamu tadi dah janji dah dengan aku. Kamu tidak mahu meminta apa-apa lagi setelah aku berikan kepada kamu. Tapi apa yang berlaku bila kita baca hadisnya dalam kisah ini, lelaki itu terus minta kepada Allah, hinggalah akhirnya Allah berikan kepada dia dengan permintaan yang terakhir, iaitu Allah masukkan dia ke dalam syurga di atas permintaan dia. Baik, itu secara ringkasnya. Kalau nak tahu lebih panjang, lebih detail lagi tentang hadis ini, boleh rujuk kepada rakaman kuliah kita ni di sesi yang pertama untuk kisah kita yang pertama ini, ataupun siapa yang ada bukunya boleh baca buku tersebut. Cuma kalau lihat kepada video, saya ada berikan penerangan lah dengan dikukuhkan dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang hampir sama dengan kisah yang terdapat pada kisah kita yang pertama ini. Namun apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada keseluruhan kisah kita yang pelik itu tadi? Sebab kenapa kita kata ia pelik dan ia ghaib? Kerana ia belum lagi terjadi. Ia belum lagi terjadi dan kita pun tak tahu siapa orang itu dan bagaimana keadaannya yang sebenar-benarnya. Yang diceritakan kepada kita di sini ialah apa yang akan berlaku nanti tentang lelaki yang dikeluarkan daripada api neraka, iaitu lelaki yang terakhir yang dikeluarkan daripada api neraka. Jadi di sini kalau kita lihat pada jalan penceritaannya, kita tak sampai lagi di akhirat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menceritakan kepada kita apa yang berlaku. Maka kita lihat ia sebagai satu hal ataupun satu peristiwa yang ghaib, yang di luar akal kita untuk kita berfikir, ataupun di luar kemampuan kita untuk kita melihat di sejauh, ataupun kita nak cek, sebab kita tak boleh pergi ke sana untuk lihatkan, cek sejauh mana kebenaran kisah itu. Namun kenapa kita beriman dengan kisah ini? Kerana ia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. So di sini jemaah sekalian, kita lihat daripada kisah ghaib itu tadi yang telah kita pelajari sebanyak 2 sesi. Pada malam ini saya akan bawakan hanya pengajaran daripada kisah itu. Yang pertama, yang boleh kita lihat daripada perbincangan ini, kalau siapa yang ada kitabnya, kita berada di muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Di mana dalam kisah ini, pada pengajaran yang pertama, hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui urusan perkara yang ghaib. Saya dah sebutkan tadi, kisah ini adalah kisah yang ghaib. Ia di luar akal kita yang logik, ia di luar pengetahuan kita, tetapi Allah ceritakan kepada kita. Ini menunjukkan bahawa hanya Allah sahaja yang mengetahui tentang urusan dan perkara yang ghaib. Nabi SAW ceritakan kepada kita bukan kerana Nabi SAW ini Allah berikan kepada dia dengan pengetahuan ghaib itu, tidak. Tetapi Allah yang beritahu kepada Nabi. Sebab tu Nabi SAW beritahu kepada kita. Jadi dalam hal yang begini, kita lihat penerangan yang diberikan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui urusan perkara ghaib, dan Nabi Muhammad SAW mengetahuinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada baginda. Kenapa Nabi tahu? Sebab tadi kita kata hanya Allah saja yang mengetahui urusan perkara yang ghaib. Tapi masalahnya, Nabi yang cerita kepada kita. Jadi, adakah Nabi SAW juga tahu perkara yang ghaib ini? Tidak.
Nabi tahu kerana Allah yang mewahyukan ia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu, dijelaskan kepada kita. Kita hanya dapat mengetahui urusan perkara ghaib melalui Al-Quran dan Al-Hadith. Atas sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kita mengetahuinya melalui Al-Quran dan Hadith. Dan kita dapat peristiwa-peristiwa ghaib ini tentang agama kita, tentang keimanan kita kepada Allah, ialah menerusi nas-nas yang sahih, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, perkara ghaib ini ada banyak jemaah. Contoh tentang azab kubur. Kita tak nampak apa yang berlaku dalam kubur itu. Kan? Kalau kita korek kembali kubur-kubur ini, adakah kita nampak berlakunya azab kubur di dalamnya? Adakah kita dengar jeritan orang yang terkena azab kubur ini? Adakah kita mendengar tangisan mereka? Tidak, kita tidak dapat mendengar semua itu. Tetapi kita beriman bahawa ianya ada. Nampak ya? Kita beriman walaupun kita tak nampak. Dan kenapa kita tahu ataupun bagaimana kita tahu tentang azab kubur itu walaupun kita tak nampak, walaupun kita dah korek kubur itu kita tak nampak apa-apa, tapi kenapa kita masih lagi beriman? Kerana, dan bagaimana kita tahu? Kerana kita dapati ia menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan kepada kita tentang kebenarannya. Kebenaran hal yang ghaib ini, yang ia berlaku, yang berada sekarang inilah yang sedang berlaku di dalam kubur itu. Tapi kita tak nampak. Namun wajib beriman? Yes, kita wajib beriman. Sama juga dengan kisah yang telah kita bincangkan pada hadis kita yang pertama di sini. Itu kisah kita yang pertama. Yang berlaku tentang penghuni neraka yang terakhir itu tadi. Yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan ia daripada neraka. Yang kita tahu daripada hadis Nabi SAW. Kita bukan tahu daripada, dia sampaikan sana, dia sampaikan sini kan. Kalau dia cerita macam cerita dongeng tu kan. Dia tahu sana, tahu sini. Tak, kita tak tahu begitu. Tapi kita tahu menerusi sumber yang paling sahih dalam agama kita. Sumber yang paling mantap yang perlu kita pegang, yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Iaitu Al-Quran dan Al-Hadith Nabi SAW. Maka sebab itu dia kata ke sini, wajib beriman kepada perkara ghaib yang berpunca dari Al-Quran dan Hadith. Kerana kesahihan khabar itu melalui sanad-sanadnya yang sudah terbukti sahih. Okay, wajib untuk kita beriman dengan keseluruhan kisah yang telah kita baca di dalam kisah yang pertama ini tentang lelaki yang keluar dari api neraka tersebut. Baik, itu yang pertama. Kita ada yang kedua di sini. Apakah ia? Okay, yang kedua di situ, situasi yang akan berlaku kepada orang yang beriman. Amal ibadah belum mampu membuatnya masuk syurga. Kita belajar daripada hadis ini tentang situasi yang berlaku kepada orang yang beriman. Okey, situasi-situasi yang berlaku kepada orang yang beriman. Di mana mereka ini beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ya, mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi, poin kita yang kedua kata apa? Hadis ini dan yang seumpamanya. Bukan hadis ini saja, tapi kita ada banyak hadis-hadis yang lain. Hadis ini dan yang seumpamanya ingin menjadi dalil, bukan menjadi dalil, salah tengok menjadi dalil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kita sekarang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i secara umumnya kita semua ini. Kita berpegang bahawa ini adalah dalil untuk kita. Dalil tu maksudnya bukti. Biasanya bila kita guna istilah dalil ini ialah bukti yang kita peroleh daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau orang tanya, apa dalil awak? Apa dalil? Maknanya bila minta dalil, ia adalah apa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang isu ini. Apakah hadis Nabi SAW yang disampaikan untuk menyelesaikan isu tersebut. Jadi kita kata ini adalah dalil yang ada dalam nas-nas agama. Yang mana dia kata bahawa akan berlaku kepada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ramai orang yang beriman dan keadaan orang yang beriman di akhirat kelak adalah pelbagai.
Situasi kita takkan sama dengan kawan kita walaupun kita beriman. Okey, situasi kita di akhirat takkan sama dengan jiran kita walaupun kita dua-dua beriman kepada Allah. Dia takkan sama. Walaupun kita satu family tapi dia takkan sama situasi kita dalam satu family ini ketika kita berada di akhirat kelak. Semua orang akan dihisap, akan ditentukan melalui amal soleh masing-masing. Okey. Tapi ada satu poin yang menarik di sini. Dikatakan kepada kita, namun amal ibadahnya tidak mampu menampung dia ke syurga. Okey, dia kata begitu kan kepada kita. Namun amal solehnya itu belum mampu membuatnya masuk ke dalam syurga. Kita semua, jemaah, kita semua beramal soleh. Dalam hidup ini kita semua beramal soleh. Tapi kita tak boleh terlampau confident dengan amal soleh kita sehingga kita yakin bahawa inilah amal yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada amal yang kita lakukan, kita bersedekah, kita baca Al-Quran, kita menuntut ilmu, kan? Kita lakukan ia dengan niat yang tidak ikhlas kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal soleh kita bila kita lakukan ia tanpa keikhlasan. Dan kerana di sana ada sebuah hadis lain yang menunjukkan kepada kita, orang yang dia berjihad, dia baca Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya kembali, bahkan dia bersedekah. Dan dia memang layak dengan amalan-amalannya itu, dia memang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sehingga Allah bertanya kepada mereka semua, kan, adakah kalian bila dibentangkan kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang seharusnya didapatkan oleh mereka yang beramal soleh seperti membaca Al-Quran, bersedekah itu tadi, mereka semua mengaku, ya, kami berhak untuk mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan itu tadi. Tetapi kita jangan lupa, jemaah, Allah ini dia maha mengetahui nilai, kualiti dan niat yang ada di sebalik setiap amal kita. Allah itu maha mengetahui. Dan bila mereka kata, ya, kami layak ataupun aku layak untuk dapatkan pahala orang ataupun nikmat orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi Allah kata apa? Tidak. Engkau dusta. Kau tak layak untuk dapat semua itu. Kerana apa? Engkau baca Al-Quran supaya orang ramai gelar engkau sebagai qari, iaitu orang yang pandai baca Al-Quran, supaya orang ramai puji engkau sebagai orang yang pandai baca Al-Quran. Yang tentang lelaki ataupun orang yang bersedekah itu kan, Allah kata engkau dusta. Engkau bersedekah bukan kerana engkau ni buat itu kerana aku, tapi engkau hendak supaya orang ramai menggelarkan engkau sebagai seorang yang dermawan. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala heret wajah mereka ini, lalu mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Daripada hadis itu, jelas kepada kita, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka boleh juga mampu ataupun kita kata boleh masuk ke dalam neraka Allah. Amal yang mereka lakukan belum tentu boleh menyelamatkan mereka daripada neraka Allah. Kerana ia berdasarkan kepada keikhlasan kita, niat kita melakukan satu amal itu. Ataupun kita ada buat amal soleh yang banyak, tapi kita ada dosa-dosa yang kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada buat kesilapan dalam kehidupan kita dan kita tak menyesal, kita tidak bertaubat kepada Allah kerana dosa-dosa itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Sebab itu dalam kitab kita di sini dijelaskan kepada kita, orang ini namun amal ibadahnya tidak mampu menampung dia ke syurga. Dia dah buat, dia orang yang beriman kepada Allah. Dia ada amal solehnya. Tapi amal solehnya itu tak mampu untuk bawa dia masuk ke dalam syurga Allah. Lalu, apa yang berlaku? Dia akan terlebih dahulu ke neraka bagi menjalani hukuman, dan apabila selesai dengan rahmat Allah, dia akan dibenarkan untuk berpindah ke dalam syurga. Jadi itu akan berlaku kepada orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh betul. Tapi kenapa dia masuk dalam neraka? Kerana ada something yang lack ataupun slack. Okay, ada something yang kurang ataupun sesuatu yang tak kena pada amal dia ataupun pada perbuatan dia, tindakan dia semasa dia hidup di dunia.
yang mungkin dia tak sempat bertaubat, dia tak sempat minta maaf kepada orang lain di atas kesalahan dia kepada orang lain, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam api neraka untuk dia menjalani hukuman dia yang setimpal. Kerana kita juga jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada kita setimpal dengan perbuatan dan amal yang telah kita lakukan semasa kita hidup. Jadi kalau kita buat jahat, maka ia akan dibalas dengan hal yang setimpal, iaitu kejahatan. Kalau kita buat baik, maka ia juga akan dibalas dengan baik. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita ada melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri hukuman kepada dosa-dosa kita. Dimasukkan kita ke dalam api neraka terlebih dahulu, bukan kita lah ya, orang yang berdosa tu. Nauzubillah ya. Kita kalau boleh tak nak ya. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan orang yang berdosa itu ke dalam api neraka terlebih dahulu, diberikan hukuman kepada dia, lalu setelah itu Allah akan keluarkan ia dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang berlaku dalam kisah kita di sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada keluarkan daripada api neraka syurga. Keluarkan daripada api neraka. Dalam keadaan yang merangkak itu tadi. Yang mana dia kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kerana pasti dia ada amal solehnya yang baik, yang layak untuk didapatkan. Tapi kerana dia ada dosa, Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia berdasarkan kepada dosa-dosa dia. Namun yang paling pasti juga kenapa dia dapat keluar daripada api neraka? Kerana keimanan dia kepada Allah. Ada dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan seseorang ke dalam syurga, walaupun dalam hati dia itu, orang yang beriman, walaupun dalam hatinya itu ada sekecil keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itulah, kita masuk ke dalam syurga Allah ini dengan cara yang berbeza-beza. Sesuai dengan apa yang telah kita usahakan semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Okey, baik, itu yang kedua, pengajaran kita yang kedua. Kita ada pengajaran kita yang ketiga. Pengajaran kita yang ketiga menjelaskan kepada kita bahawa di sini disebutkan kepada kita hanya Allah, sememangnya tidak mampu menguruskan kesabaran ialah sifat kebanyakan manusia. Itu dengan kata yang lebih mudah di sini, saya kata sifat kebanyakan manusia ialah tidak mampu menguruskan kesabaran. Kita ni susah untuk sabar. Kan, ini adalah satu perkara yang biasa yang berlaku dalam hidup kita. Kita susah untuk jadi seseorang yang sabar di atas apa hal yang berlaku dalam hidup kita. Semasa kita hidup di atas muka bumi ini pun kita susah nak sabar, apatah lagi bila kita berada di akhirat kelak, yang mana lagi dahsyat ujian, lebih dahsyat saat penantiannya. Sekarang ni kita tunggu di dunia ni pun kita dah tak sabar kan. Kita dah merugut macam apa, walaupun lambatnya sedikit. Kan, contoh video ni kalau keluar lambat, ya, dia punya tunggu tu yang menanti tu jam 9 tu kan, dia tak sabar tau. Dia dah mula mesej, Ustazah, mana kuliah, mana ni kan. Tapi sebenarnya kita lambat 15 minit kadang-kadang. Kadang ada masalah teknikal, kita tak sabar. Maknanya sini, kesabaran itu adalah sesuatu yang sukar untuk kita uruskan bagi diri kita. Ya, kesabaran itu sukar untuk kita uruskan. Lalu, disebutkan sini khususnya atas kesenangan dan kesusahan yang mereka lalui. Kita dalam keadaan yang senang, kita susah untuk sabar. Begitu juga bila kita dalam keadaan yang sukar, lagi susah untuk kita sabar. Kita ni tak ada kekuatan untuk menahan diri kita agar kita tunggu sebentar dengan kesabaran. Ya, lalu jelaskan kepada kita, mereka tidak mudah puas mengejar apa yang dirasakan lebih baik daripada apa yang sudah mereka miliki. Sebagaimana lelaki yang terakhir keluar dari neraka dan masuk syurga. Kalau direnungkan, dapat bebas daripada azab neraka itu pun satu nikmat yang amat besar. Betul? Dia kata kepada kita begitu. Tadi dah asalnya masuk dalam api neraka tau.
Api neraka ini seksa ya. Saya dah pernah jelaskan. Seksa yang paling ringan ialah apabila tapak kaki kita menyentuh api neraka tersebut. Belum lagi api neraka itu merebak ke seluruh badan kita. Ia sudah menyebabkan otak kita menggelegak kerana panasnya api neraka yang baru menyentuh tapak kaki kita. Itu azab yang paling ringan Nabi kata. Jadi, kita bayangkan begini ya. Lelaki tadi kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga yang asalnya daripada api neraka. Pengajaran kita di sini kita lihat, dapat keluar dari api neraka tu pun dah kita kata Masya Allah dah. Alhamdulillah. Dah kita patut sujud syukur dah tu kan. Itu dah Alhamdulillah. Dan pasti di sini, bagi saya, Allah akan beri yang lebih kepada lelaki tersebut. Di atas rahmatnya. Kalau dia tak minta pun, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Itu memang janji Allah. Kerana dia beriman kepada Allah. Tapi apa yang kita lihat, dia tidak sabar dengan janji Allah. Ini pun sedia kata, Nabi sebutkan, orang yang beriman, walaupun keimanannya sekecil biji sawi, kan sekecil apapun, dia akan masuk syurga. Maknanya, lelaki tadi, dia beriman kepada Allah. Dia pasti akan masuk syurga. Sebab tu Allah keluarkannya daripada api neraka. Tapi, dia tidak sabar. Dia minta dan terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam kita lagi ni ya, jemaah. Kita bila dah usahakan sesuatu, lalu kan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan hasilnya yang begitu baik. Kita suka, kita happy, ya. Kita suka dan happy. Dan kita rasa puas hati. Okay, bukan puas hati di golden chance ya, bukan gitu. Tapi puas hati dengan hasil yang kita boleh menerusi usaha yang telah kita lakukan itu tadi. Tapi dalam keadaan puas hati itu, dia belum tunggu esok lusa tau. Ya, dia belum tunggu minggu depan ke seminggu kemudian. Waktu yang kita dapat hasilnya itu, kita dah aim untuk dapatkan yang lebih baik. Salah? Tak salah. Tak salah. Cuma kadang-kadang kita tak sabar. Kita tak sabar. Kita dah dapat satu yang baik, kita belum lagi menikmati kebaikan itu. Tapi kita dah mula memandang kepada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang baru kita dapat. Seharusnya dalam hidup kita ini kita bersyukur terlebih dahulu, betul tak? Kita bersyukur, Alhamdulillah, kita buat apa yang patut untuk meraihkan apa yang kita dapat itu. Barulah kemudian ya, kita usaha untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi kadang-kadang tidak. Kita belum lagi bersyukur dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang Allah berikan itu, kita dah mula memandang kepada satu nikmat yang lain yang belum kita dapat. Ini maknanya kita tidak sabar. Okey, kita tak sabar. Sebab tu tadi sabar ini ia berlaku kepada hal yang kita senangi dan juga hal yang tidak kita senangi. Kalau kita sabar dalam kedua-dua hal, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kerana orang yang sabar, dia tak pernah rugi. Orang yang sabar, walaupun dia tak dapat apa yang dia hendak itu, lalu dia bersabar ketika dia di dunia ini, Allah pasti akan beri dengan yang lebih baik kepada dia, iaitu ganjaran syurga di akhirat kelak. Sebab tu, apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ini, kita perlu banyak dan tingkatkan kesabaran kita. Allah tak pernah sia-siakan. Mungkin kita nakkan sesuatu ketika kita di dunia ini, kita tak dapat apa yang kita inginkan itu. Apa reaksi kita ataupun apa yang kita nak lakukan? Adakah kita nak mengamuk, kita nak menuduh orang lain mengambil rezeki kita dan sebagainya? Adakah begitu keadaan kita? Kan bagaimana kita berhadapan dengan situasi tersebut? Adakah kita nak menyalahkan orang lain sebab engkau lah gini, sebab engkau gini? Dia yang terbaik ialah kita sabar terlebih dahulu. Ya, kita sabar terlebih dahulu. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala ada berikan kita dengan rezeki yang lain.
Of course, Allah akan berikan. Kalau kita sabar, Alhamdulillah, tenang kita. Kita dapat 2 ganjarannya. Allah akan berikan kita dengan yang lebih baik ketika kita hidup di dunia, dan Allah akan berikan kepada kita dengan sesuatu yang lebih lagi baik ketika kita di akhirat, iaitu syurganya. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam kebanyakan hadis-hadis baginda tentang keutamaan orang yang sabar. Sebab tu amat penting kita banyak bersabar dalam kehidupan ini supaya setiap apa yang kita lalui, yang kita hadapi dalam hidup ini, ianya akan lebih baik lagi. Kita dapat jalani ia dengan lebih baik dan lebih indah. Okey, baik, seterusnya. Kita ada yang keempat di sini. Yang keempat. Okey, iaitu ada manusia mengkhianati kata-kata dan janjinya sendiri. Betul tak? Ya, betul. Ada manusia yang begitu. Kita berjanji, lalu kita mengkhianati. Padahal, ini sebagaimana yang berlaku kepada lelaki itu tadi. Kita berjanji, lalu kita mengkhianati janji itu. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab ini, sedangkan dirinya hanyalah bekas ahli neraka. Bahkan dengan Allah pun, dia memungkiri janjinya, memungkiri sumpahnya. Sebab kalau kita ingat lagi kisah ini, jalan cerita ini, Allah tanya kepada dia, kalau aku berikan kepada engkau, adakah engkau akan minta aku dengan sesuatu yang lebih ataupun yang lain? Dia janji dengan Allah, bukan setakat janji tau, tapi dia sumpah dengan zat Allah, keagungan Allah. Dia sumpah, demi keagunganmu ya Allah, aku takkan minta yang lain. Tapi apa yang berlaku setelah itu? Ternyata dia mengkhianati kata-katanya sendiri. Dia memungkiri janji-janjinya sendiri. Ini yang ada pada sifat manusia. Okey, itu yang ada pada sifat manusia. Manusia ni ada orang, dia berjanji itu, dia cakap itu, dia cakap ini, dia sumpah sana, dia sumpah sini. Sumpah yang mana dia nak dapatkan sesuatu kan? Tetapi, belum tentu dia akan berpegang dengan kata-katanya, sumpahnya dan janjinya. Manusia ada kalanya mereka ini akan menarik balik kata-katanya. Manusia dia akan tarik balik sumpah dia. Kalau tarik balik tu okey lagi, jemaah. Tapi kalau dia memungkiri, dia mengkhianati, dia terus belah, dia terus pergi, dah janji itu, janji ini, kemudian kita pun dah bagi ke dia, yang kita percaya dengan janji dia kan, kita pun bagi kepada dia. Kan, saya janji dengan awak, saya pinjam duit awak ni kan, minggu depan saya bayar, kita bagi. Kan, 30,000 contohnya, banyaknya 30,000 saja. 30,000 itu bagi kepada dia. Kemudian dia melesap. Nampak tak? Dia mengkhianati kata-kata dia, janji dia dan sumpah dia. Manusia begitu. Berlaku di sekitar kita. Banyak. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Kalau dengan manusia ini, dia boleh saling mengkhianati. Ada manusia dengan Tuhan, dia berani untuk lakukan sedemikian. Inilah yang membezakan kita dengan Tuhan kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, bila dia berkata, iaitu dia berfirman dalam Al-Quran, Allah bersumpah, Allah berjanji kepada kita. Ya, dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang banyak sangat janji baik dan juga janji buruk. Allah Subhanahu Wa Taala banyak sangat beritahu kepada kita tentang banyak perkara. Semua itu adalah perkara yang benar, tidak ada benar melainkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Dan Allah banyak berjanji. Maksudnya, kalau kalian buat perkara yang baik, secara umumnya, kita ambil isi kandungan Al-Quran ini. Dalam Al-Quran, Allah janji kepada kita, kalau kalian buat perkara yang baik, maka kalian akan diberikan dengan syurga, diberikan dengan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau kalian buat perkara yang buruk, kalian akan diberikan dengan neraka, akan diberikan perkara-perkara yang tidak baik, berdasarkan kepada apa yang kalian buat. Janji Allah tidak pernah mungkir, kena ingat itu. Janji Allah tidak pernah mungkir. Dia tak sama macam kita makhluk ini. Makhluk ini kita boleh tarik balik kata-kata kita boleh mungkir, kita boleh lari kan. Tapi Allah tidak. Apa yang Allah kata, apa yang Allah janji, itulah yang akan Allah
beri dan akan Allah tepati. Okey? Itu poin kita yang keempat. Kita ada poin kita yang terakhir di sini, iaitu yang kelima. Okey, yang kelima, rahmat Allah tiada batas buat hamba yang tidak mensyirikkannya. Sebab tu daripada awal tadi saya tekankan, kenapa Allah keluarkan lelaki itu tadi dari neraka, kemudian Allah masukkan dia walaupun dengan pelbagai macam permintaan tu tadi kan, tak apa. Kita jangan kita tak perlu fokuslah kepada kisah ni macam mana dia masuk syurga. Tapi yang penting yang kita nampak di sini, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kenapa? Kerana dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu yang akan buat kita masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun sedikit keimanan yang ada pada hati kita, tapi dengan keimanan yang sedikit itu, kita tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan Allah akan berikan kepadanya dengan rahmat yang begitu luas kepada mereka yang menjaga keimanannya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Buat dosa itu memang perkara yang tidak boleh kita elakkan, ya jemaah. Sebab tu Nabi SAW kata kepada kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ada melakukan kesilapan. Hidup kita takkan terlepas daripada dosa. Kita ada je dosa yang kita buat. Kita cakap pasal orang ini, kita mengumpat sana, kita mengumpat sini, ya. Kita pun ada sedikit rasa dengki kepada orang lain, rasa tak puas hati, kita ada buat jahat. Ada benda yang kita buat dalam hidup ni. Dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, sebaik-baik mereka yang melakukan dosa ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, dosa itu adalah sesuatu yang kita buat dalam hidup ini. Setiap daripada diri kita buat perkara dosa. Tetapi asalkan kita ni jangan buat dosa syirik. Ya, asalkan jangan buat dosa syirik. Kalau kita buat dosa syirik, itu adalah dosa yang tidak terampun. Dosa yang akan menghalang kita masuk dalam syurga Allah. Bukan kita boleh buat, maknanya kita buatlah dosa apa pun. Kalaupun kita kata kita tak sempat bertaubat kepada Allah dan kita masuk dalam api neraka Allah, Allah tetap akan keluarkan kita. Asalkan ia bukan tentang syirik. Bila kita syirik kepada Allah, maknanya kita menduakan Allah. Kita letakkan sesuatu yang setanding dengan Allah. Kan? Kehebatan Allah itu kita samakan dengan kehebatan yang ada pada orang lain. Contoh, kepada manusia, kepada makhluk lah. Kita samakan ia. Inilah yang akan menjadi penghalang daripada kita mendapat rahmat Allah yang seluas-luasnya. Kenapa lelaki itu Allah terus berikan kepada dia walaupun dia mengkhianati kata-katanya sendiri. Walaupun dia minta kepada Allah dengan pelbagai macam. Sedangkan kita tahu tadi, kalau dah keluar daripada neraka pun dah cukup, Alhamdulillah dah. Tapi dia minta, nampak macam tak bersyukur orang ni. Yang bagi sikit, minta lebih pula, ya. Nampak begitu kan? Tapi kenapa Allah tetap beri kepada dia? Itu adalah rahmat Allah yang tidak bertepi kepada manusia yang tahu diri. Iaitu tahu dirinya sebagai seorang hamba yang tidak seharusnya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu apa pun. Maka jadilah kita hamba Allah yang sentiasa menjaga akidah kita. Yang menjaga diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menjaga kedua ini, insya-Allah, Allah akan berikan kepada kita dengan rahmatnya yang begitu luas. Sehingga kadang-kadang kita rasa, kita ni memang betul lah hamba yang tidak bersyukur. Yang kita rasa, saya tak tahu kata apa, tapi betul. Kita ni, Allah, kalau kita lihat daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita ini semua adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi tetap selagi kita melakukan dosa, tetap lagi kita tidak bersyukur kepada Allah, yang akhirnya kadang-kadang ada orang, itulah yang dia sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia lupa, setiap satu yang dia miliki, dia tidak akan miliki melainkan dengan rahmat Allah. Sebab itu kita banyak berdoa kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Wahai yang maha berdiri, wahai yang maha hidup dan yang maha menguruskan segala sesuatu.
dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Aku mengadu kepada Engkau. Kita sebut dalam doa itu dengan rahmat-Mu. Kita tak sebut dengan yang lain. Kita minta dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kerana kita tahu rahmat Allah itu begitu luas kepada mereka yang beriman kepada Dia. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dan kesihatan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kita bincangkan satu lagi kisah tentang hal yang gaib tetapi pelik yang patut kita yang wajib kita imani, bukan patut, yang wajib kita imani sehingga kita dapat beramal dengan hadis itu. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.